Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, terutama kepada penuntut-penuntut atau sesiapa yang bakal menduduki peperiksaan awam ataupun peperiksaan sekolah. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi hari ini saya akan memfokus kepada tips to prepare well for exams part 1. Jadi saya ada part-part yang akan mengikuti video ini. Hari ini saya akan fokus kepada pelajar-pelajar atau sesiapa yang ingin belajar sendiri, bukan secara kumpulan. Itu lain hari saya akan mengajar. Saya akan memberi panduan bagaimana belajar secara kumpulan. Tetapi hari ini, part 1, tips to prepare well for exams part 1 secara individu. Itu nombor 1. Number 2, tips to prepare well for exams secara individu yang sudah kesuntukan masa. Ada ramai pelajar yang mendapati mereka kesuntukan masa. Sebelum itu mereka mungkin tidak ada masa atau tidak pandai mengagihkan masa untuk membuat ulang kaji dan belajar. Jadi tinggal sedikit masa sahaja dan dia mulai berasa cemas. Saya akan ajar kamu juga bagaimana menyelamatkan diri. Hari ini bahagian yang saya fokus adalah untuk individu-individu yang akan menduduki peperiksaan dan mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun, sekurang-kurangnya. Bagi seorang penuntut atau pelajar SPM ataupun STPM, sebenarnya mereka mempunyai sekurang-kurang 1,5 tahun atau 1,5 tahun untuk menyiapkan diri bagi menduduki peperiksaan. Tetapi kita mendapati ada ramai pelajar yang tidak dapat berbuat demikian atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi hari ini saya akan mengajar kamu, saya akan memberi tips kepada kamu, kaedah diri saya sendiri, bagaimana menyediakan diri untuk menghadapi peperiksaan. Tetapi yang ini untuk sesiapa yang masih mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi bagi pelajar-pelajar STPM untuk tahun depan atau untuk pelajar-pelajar tingkatan 4, hari ini saya fokus kepada kumpulan ini. Okey, baiklah. Yang pertama, ini secara individu, bukan secara kumpulan. Belajar kumpulan itu saya akan juga memberi kamu panduan bagaimana jikalaulah kamu ingin belajar secara kumpulan. Buat masa ini, untuk hari ini, kamu sendiri secara individu, bagaimana kamu menyiapkan diri, membuat persediaan yang secukup-cukupnya untuk setiap mata pelajaran. Okey? Baik. Mungkin ada pelajar yang berasa asal ada tuition sudah memadai. Yang penting yang mana tidak tahu pergi tuition. Kalau tuition boleh pandai. Ya, itu saya setuju. Saya membuka pusat tuition. Itu saya setuju. Pusat tuition biasanya membantu pelajar dari segi memberi mereka, menyiapkan bahan-bahan untuk mereka.
dan memberi mereka latihan yang berkenaan dengan topik-topik yang diperlukan dalam peperiksaan. Itu saya setuju. Tetapi kita tidak boleh bergantung semata-mata kepada pusat tuition. Kalau begitu, untuk tuition, kalau tuition mungkin separuh, okey, dia boleh buat separuh persediaan. Yang lagi separuh, kamu sendiri juga mesti berusaha, okey. Dan ada juga pelajar yang langsung tidak mengambil tuition. Bagi saya, ada tuition atau tidak ada tuition, kamu juga ada peranan sendiri yang kamu mesti memainkan. Okey, di sini saya tidak akan menyentuh tuition. Jikalau kamu ada tuition, sangat bagus. Tetapi walaupun ada tuition, tidak bermakna selepas tuition sudah okey. Setiap subjek ada orang yang mengajar dan saya hanya duduk dan mendengar, meresap begitu. Saya rasa itu adalah kaedah yang tidak betul. Okey, tuition separuh, lagi separuh sendiri mesti berusaha. Maka kita baru boleh membuat persediaan. Bagi saya bukan persediaan, bagi saya persediaan yang baik sekali, yang terbaik. Well, okey. Yang pertama, tips saya ada 6 di sini. Yang pertama, masa belajar. Ada banyak saranan, ada banyak cadangan yang saya dengar. Belajar pada siang hari, malam, tetapi mesti awal malam. Bagi saya, setiap orang fungsi otaknya dan keadaan di sekelilingnya dan dia sendiri. Setiap orang mempunyai masa yang berlainan. Saya tidak setuju kita mesti belajar pada siang hari. Atau saya tidak bersetuju juga mesti belajar sebelum pukul 12 malam. Saya sendiri tidak bersetuju. Sebab setiap orang mempunyai jam, ada jam, it is a clock dalam badan sendiri. Jadi setiap orang bergerak dengan cara yang berlainan. Ada orang yang mempunyai konsentrasi yang paling tinggi pada sebelah pagi. Awal pagi sebelum subuh. Mungkin pukul 4 atau pukul 3. Wah, dia rasa sangat segar waktu dia belajar. Dia boleh meresap segala-gala yang dia belajar. Ada yang suka belajar selepas pukul 12 malam. Masa itu semua orang tidur, dia bangun. Dan dia duduk, dia belajar. Dan dia berasa, wah, saya masuk semua. Sebab siang hari terlampau banyak kita panggil distractions. Banyak bunyi-bunyi. Macam saya sendiri, otak saya paling best selepas pukul 12 malam. Very strong. Sebab itu kamu tengoklah video-video saya. Semua awal pagi. Siang saya tidur. Okay, so saya rasa kamu mesti tahu apakah masa, kamu mesti mengenal pasti apakah masa yang paling sesuai untuk kamu sendiri. Yang mana kamu betul-betul masa itu kamu boleh meresap segala-gala yang belajar. Kalau tidak, kalau masa itu tidak sesuai dan kamu paksa diri untuk belajar, tidak masuk juga. Akhirnya sia-sia sahaja. So itu nombor 1, masa belajar sendiri tentukan. Tidak semestinya pagi, tidak semestinya siang, tidak semestinya malam. Pukul berapa pun boleh. Asal masa itu kamu boleh konsentrasi. Terutamanya rumah kamu sendiri. Pukul berapa paling sesuai untuk belajar kamu sendiri tahu. Bagi orang yang datangnya dari keluarga yang besar, kalau siang hari semua orang berada di rumah mungkin tidak begitu sesuai. Mungkin mesti tunggu apabila mereka sudah berehat atau tidur, masa itu paling best. Okey. Nombor 2,
Dan kamu mesti peruntukkan masa. Setiap subjek atau setiap kali kamu belajar, berapa minit paling best. Kalau kita ikut statistik atau kita ikut penyelidikan Microsoft, seseorang itu hanya boleh dapat konsentrasi kurang daripada 10 saat sahaja. Tetapi concentration semasa belajar, kurang daripada 10 saat itu untuk attention, macam perhatian kita kepada sesuatu biasanya pendek, kurang dari 10 saat. Tetapi mengikut Microsoft, mereka membuat penyelidikan 1 hingga 2 jam kita boleh betul-betul konsentrasi di atas sesuatu yang kita membuat. Oleh itu, masa kamu menentukan peruntukan untuk belajar, lebih baik bagi saya ikut sekolah. Biasanya sekolah tidak lebih daripada 40 minit. Jadi duduk diam-diam 40 minit, ambil sebuah buku dan mengulang kaji. Selepas apabila sudah sampai 40 minit, berhenti dan supaya otak kita boleh berehat, mungkin 10 minit. Lepas itu ambil lagi satu subjek, atau kalau kamu ingin sambung subjek yang sama, lagi 40 minit. Jadi sudah 80 minit. Terus berehat 10 minit, minum kopi kah, buat apa-apa saja, dan balik ke sesi ketiga. Jadi 120 minit cukuplah. Sebab mengikut Microsoft itu dia cakap hanya 120 minit, 2 jam. Seseorang itu boleh konsentrasi dengan paling best. So saya rasa sampai 3 sesi kita boleh berehat. Sama ada tuition atau tidak, kamu mesti meluangkan sekurang-kurangnya 2 jam sehari untuk sendiri belajar. Sama ada kamu belajar, mengulang kaji, menghafal apa yang telah diajar di sekolah ataupun di pusat tuition. Okey, biasanya pusat tuition sekolah juga sama, ada memberi nota yang secara ringkas yang boleh lebih cepat kita belajar dan masuk ke dalam otak. Okey, ini untuk kedua-dua ini. Dan saya rasa sangat penting kita membuat jadual sendiri. Jadual sendiri maksudnya dari Isnin sampai Ahad atau dari Isnin sampai Sabtu. Bagi saya tidak perlulah kita terlalu manjakan diri. Jangan cakap saya perlu sehari untuk berehat. Itu terlampau manjakan diri. Seseorang yang ingin berjaya, dia tidak manjakan diri. Dia sangat ketat terhadap diri sendiri, tegas terhadap diri sendiri. Jangan manjakan diri. Jadi kita ada 7 hari dalam seminggu, 14 jam. 14 jam itu bagaimana kita agihkan jadual. Mungkin hari Isnin, English dan matematik dan sains mungkin. 3 sesi, 40 minit, 40 minit, 40 minit. Hari Selasa, lagi 3 subjek. Ataupun setiap hari 1 subjek. Itu pun okey juga. Tapi kita hanya ada 7 hari seminggu. Tetapi hari Sabtu jikalau tidak ada tuition atau tidak belajar, maka mungkin hari Sabtu dan Ahad, jikalau kamu bukan tinggal di negeri-negeri seperti Johor, Kelantan, Terengganu, bagi pelajar-pelajar yang tinggal di Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin mereka boleh menumpukan lebih banyak masa pada hari Jumaat dan Sabtu. Yang lain-lain negeri, Sabtu dan Ahad mungkin 4 jam. Dibahagikan mungkin pagi 4 jam, malam 4 jam, atau siang 4 jam, tengah malam 4 jam begitu. Jadi kamu boleh dalam seminggu kamu boleh membuat ulang kaji untuk semua subjek yang kamu akan mengambil dalam peperiksaan. Seterusnya, ini penting. Tempat belajar, ada ramai orang yang tidak ada tempat yang
istimewa atau khusus dibuat untuk belajar. Kecuali keluarga itu, kecuali rumah itu ada banyak bilik kosong, anak sedikit sahaja, beberapa orang saja, itu okay. I have a study room, I have a library, I have a playing room, itu okay. Tapi bayangkan kalau keluarga kita besar, mungkin bilik terpaksa kongsi. Jadi bagaimana? Tidak apa. Tidak semestinya membuat satu bilik khusus untuk belajar. Itu secara idealistik. Saya sendiri datang dari keluarga di mana saya tidak ada study sendiri, a study room, a library. Saya tidak ada, saya belajar di ruang tamu. So saya rasa disiplin sangat penting. Jikalau kita sudah mempunyai keazaman untuk belajar pada masa itu, tidak kiralah. Asal tempat itu kita boleh, asal tempat itu cukup terang. Jangan cari tempat yang gelap. Tempat itu terang, meja itu cukup besar untuk kita meletakkan alat-alat tulis dan subjek-subjek yang kita akan mengulang kaji. Saya rasa itu okey sudah. Terlalu idealistik kalau kita cakap, saya mesti ada satu bilik khusus untuk belajar, satu bilik khusus untuk menonton televisyen, satu bilik khusus untuk bermain game. Saya rasa itu terlalu idealistik. Kita tidak peduli. Okay? Orang yang ingin belajar, kalau di kantin dia pun boleh belajar juga. Saya cakap terus terang. So kita mesti tegas terhadap diri sendiri. Ada disiplin, ada keazaman. Maka mana-mana juga lah. Pilih tempat yang kamu boleh letakkan semua tanpa berdiri. Kalau perlu minum, ada orang yang selalu minum air. Pastikan air di tepi. Jangan cari alasan berdiri ke tandas, balik lagi, berdiri pergi ambil air, minum 2 suap, balik lagi. 2 jam terbang. Apa kamu sudah buat? Tiada apa-apa. Sebab apa? Sibuk berjalan ke tandas, balik berjalan mengambil air, balik. Itu sangat penting. Okey, pastikan jikalau perlu minum air, air letak di atas meja. Itu saja. Alat tulis semua di meja, buku nota semua di meja. Jangan kamu beri sendiri alasan untuk berdiri. Itu kaedah yang salah. Okey? So, pilihlah masa yang agak sunyi. Pasti ada setiap keluarga. Ada masa yang mungkin keluarga besar, tetapi masing-masing bekerja. Jadi apa alasan kamu bising saya tidak boleh belajar? Itu alasan. Itu bukan sebab. Bagi saya itulah. Dan buat jadual tempat belajar itu penting. Mesti cukup terang. Bestnya kalau cahaya datang dari belakang kita, bukan depan kita, belakang. Jadi duduk tempat yang ada cahaya dari belakang kalau matahari. Jadi bahan belajar. Topical model test soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. Saya cadangkan, kamu bermula buat ulang kaji secara topikal. Setiap subjek ikut topik. Jangan terus belajar yang campur-campur, sebab mungkin kamu belum sampai ke bab itu semasa kamu sedang belajar di sekolah. Jadi latihan-latihan yang campur-campur seperti model test, dia merangkumi semua. Tetapi kamu masih belum habis, belum buat di sekolah. Bagaimanalah kamu tahu? Terutama subjek-subjek yang mesti hafal atau belajar, contohnya sejarah atau geografi ataupun sains. Cikgu belum ajar di sekolah, pusat tuition pun belum ajar. Kamu latihan di sana ada soalan sebegitu, masakan kamu boleh? Jadi saya cadangkan, kalau perlu membeli buku atau cari bahan dari internet, cari latihan secara topikal yang kamu pernah buat di sekolah atau pusat tuition. Itu sangat penting. Dan pada penghujung, mungkin katakan tahun depan peperiksaan SPM. Mungkin bulan Julai, topikal sudah habis sebab ada 2 tahun. Mulai bulan 8, bulan Ogos, kamu boleh start sudah. Model test campur-campur. Buat dan tengok jawapan di belakang. Kemudian, jikalau tidak pandai, mesti tanya
kawan kah, cikgu sekolah kah, guru sekolah kah, atau guru tuition? Mengapa jawaban begini? Dan soalan peperiksaan tahun-tahun lepas mungkin sementara itu buat model test, dan mungkin pada bulan 10 selepas peperiksaan percubaan kamu boleh mula peperiksaan tahun-tahun lepas. So, semua boleh dapat di internet. Kamu cubalah soalan untuk mengambil tahap sendiri. Sebab masa itulah kamu boleh menilai tahap kamu dengan membuat soalan-soalan tahun-tahun lepas. Jangan kita bimbang, oh format sudah tukar. Jangan bimbang. Yang penting tahap itu ada di sana. Format sebenarnya cara membuat sesuatu sahaja. Okey, macam bermain bola sepak. Kita tidak peduli bagaimana dia lari sini, lari sana. Pokoknya boleh dapat gol, itu saja. Okey? Dan ini dua penting. Kenal sendiri. Apakah sikap kamu, sifat kamu itu sangat penting. Tahu diri sendiri. Bagi saya, kenal sendiri sangat penting. Saya adalah orang yang suka berhayal. Kenal sendiri. Atau saya suka tangan saya gatal. Saya selalu mesti handphone bermain. Atau saya sendiri jikalau titik, pipit, terus mau tengok handphone, notification sampai. Kenal sendiri. Jikalau saya adalah orang sebegini, saya mesti mengatasi. Contohnya, yang suka tangan gatal selalu bermain handphone dan banyak notifikasi datang. Tutuplah handphone. Jangan tengok handphone. Handphone simpan. Beri kepada ibu atau bapa. Atau sesiapa, atau kuncikan. Tutup, jangan ada bunyi. Untuk 2 jam itu. Kenal sendiri. Jikalau kamu adalah orang yang sudah berhayal, ada orang yang pandai berhayal, dia mimpi siang begitu, mengatasilah itu. Kamu mesti, saya sendiri, saya selalu, kalau saya mula berhayal, saya pandai berhayal juga. Kalau saya sudah mulai berhayal ataupun saya mulai macam distracted, yang macam tidak mengikuti jalan yang ingin, saya selalu memarahi sendiri. Saya maki sendiri, itu cara saya. Saya maki sendiri. Sudah mula, begitu saya bangun, saya buat saya kerja begitu. So handphone tutup. Dan saya tidak tahulah. Saya tengok banyak orang muda yang suka mendengar lagu sementara belajar. Sekarang saya tidak ada music kan, waktu saya bercakap dengan kamu. Adakah kamu berasa begini kamu boleh meresap apa yang saya cakap, ataupun saya letakkan music di sini? Saya sekarang pasang music dan kamu sementara mendengar music, sementara mendengar saya. Yang mana akan lebih berkesan? Bagi saya sendiri, lebih berkesan langsung tidak ada bunyi. Kalau saya sendiri, saya tidak tahu bagaimana seseorang itu sementara mendengar lagu atau music, sementara belajar. Saya rasa sebab musik memainkan peranan yang penting, terutama untuk menimbulkan berbagai-bagai emosi dalam kita. Contohnya, musik yang kuat dan cepat rancak, kita berasa macam ingin menari, kita tiba-tiba berasa sangat aktif. Kalau musik terlalu slow, kita berasa ingin tidur. Jadi, apakah peranan musik dalam pembelajaran kita? Itu sesuatu yang saya ingin mencabar kamu berfikirlah. Adakah itu cara yang terbaik untuk kamu? Oke, dan last kalinya, saya cadangkan begini. Jangan panggil saya. Waktu kamu tetapkan untuk belajar, saya cadangkan kamu memberitahu orang di sekeliling kamu, ibu kah, ayah, abang, kakak, adik, beritahu mereka. Sekarang saya ingin belajar dari pukul sini sampai pukul sini. Jadi jangan panggil saya lah.
buat ini, buat itu, buat urusan, tanya saya ini, tanya. Jangan. So, saya ingin belajar untuk 2 jam ini. Saya pasti mereka akan memahami. Tetapi yang budak-budak kecil itu memang tidak memahami. Jadi apa kita buat? Tunggulah dia tidur petang, ataupun dia tidur baru kita belajar. Jadi seperti saya cakap tadi, pastikan masa untuk belajar. Dimana kalaupun rumah itu ada banyak orang, masih ada masa sunyi. Masa itulah kita petik untuk belajar. Saya rasa itu amat baik. Jadi bagi saya, I think no music is better. Jangan ada music, dan jangan kamu cuba belajar di katil. Jangan belajar di katil dalam bilik. Sebab lama-kelamaan, tidak cukup setengah jam, buku itu letak di atas dada dan kamu sudah tidur. Mengapa? Bilik sebenarnya untuk tidur. Kamu berasa selesa di atas tilam begini, pusing-pusing terus tidur. Jadi kerja untuk hari itu tidak dibuat. Jadi peganglah kepada satu peribahasa. Never put off to tomorrow what you can do today. Jangan kita tangguhkan apa-apa yang kita harus membuat hari ini ke esok. Itulah nasihat saya. Okey? Jadi kalau sendiri belajar, inilah caranya. Bagi saya rasa cara ini sangat berkesan. Cubalah kamu. Okey, sekian, terima kasih. Saya harap kamu suka akan video saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan jikalau kamu rasa kaedah saya ini bagus, kamu cubalah dari hari ini. Dari masa kamu menonton video saya, praktikkanlah cara yang saya sarankan, supaya kamu akan menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Okey? Belajar itu ada banyak kaedah, tetapi kita mesti tahu kaedah mana. Jadi hari ini saya kongsi pengetahuan saya dengan kamu, dan saya harap kamu akan mendapat manfaat daripada apa yang saya telah bercakap tadi atau mengajar tadi. Saya sekarang sedang membuat buku kedua, buku grammar, English grammar. Kalau ada minat, bolehlah WhatsApp kepada saya 01978782829. Kalau ada masa untuk menyertai kelas online saya akan buka keempat kelas ini pada bulan Ogos, yaitu bulan depan, minggu depan. Dan buat masa ini saya memang ada 2 kelas online. Banyak daripada subscriber yang menyertai kelas saya. Dan kedua-dua kelas ini sudah bermula. Okey, jadi saya hanya terima pelajar untuk kelas online yang baru. Okey, jadi seperti saya cakap tadi, sila beri saya like, share dan subscribe kepada channel saya. Dan terima kasih kerana menonton video saya. Dari sini saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.